Antara fokus dari Sarawak pula hari ini ialah pemaju perumahan di negeri itu disaran terokai teknologi robotik. Teruskan Buma dengan perkembangannya. Buma, silakan. Baik Atika, pemaju perumahan di Sarawak disaran supaya terokai teknologi robotik ke arah meningkatkan kualiti pembinaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dengan penerokaan kaedah baru itu, ia dapat mengurangkan kebergantungan pekerja asing. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, Sarawak tidak mahu bergantung kepada buruh luar secara berterusan yang mempunyai implikasi seperti yang dihadapi hari ini. Dedahnya lagi, pemaju perumahan boleh meneroka teknologi pembinaan itu dengan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Makan Malam Tahunan dan Anugerah Kecemerlangan 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Beliau percaya dengan kaedah itu mampu membantu pemaju perumahan yang kini bergelut dengan pelbagai masalah pasca COVID-19 yang melanda seluruh industri. Malah tambahnya, awal tahun ini, kerajaan negeri juga telah mengumumkan pemberian deposit RM10,000 kepada pembeli rumah B40 di negeri ini. Ini bagi membantu sektor perumahan selain membantu rakyat yang ingin memiliki rumah pertamanya. Kementerian Pembangunan Luar Bandar komited untuk membina dan menaik taraf Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Limbang. Timbalan Menterinya Datuk Hasbi Habibullah yang juga Ahli Parlimen Limbang berkata, setakat ini masih terdapat tabika kemas yang masih beroperasi dan menumpang di rumah-rumah panjang dan surau di kampung-kampung bahagian itu. Menurut Datuk Hasbi, naik taraf dan membina tabika akan dibangunkan di kawasan yang mempunyai penduduk tetap dan di perkampungan kekal selain di kawasan perumahan. Masa ini di Limbang saja, kalau tak silap saya, yang dalam proses pembangunan ada 3 buah. Sebuah sudah siap dan insya-Allah ta'ala mereka akan dirasmikan untuk digunakan. Sekarang ini dalam proses untuk mengisi perkekasan ke dalam bangunan tersebut di kampung Peti Ambon. Insya-Allah ta'ala lagi, insya-Allah nanti kita panggil media juga untuk sama-sama merasmikannya, ya. Dan ada 2 lagi yang sudah sedia tapak pun ada di Rumah Tangai dan sebagainya, sudah ada sedia tapak. Dan insya-Allah dalam RP3 untuk di banner sudah kira luluslah in principle untuk didirikan juga sekolah-sekolah. Jadi insya-Allah pelan-pelan kita akan upgrade tadika-tadika yang masih menumpang dan sebagainya supaya anak-anak kita lebih selesa dan kondusiflah untuk tempat belajar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang Jabatan Kemas peringkat kebangsaan di Stadium Tertutup Limbang. Setakat ini terdapat 41 buah tabika kemas dan sebuah taman asuhan kanak-kanak kemas di Limbang. Mengulas program itu, Datuk Hasbi berkata ia bagi menanamkan semangat cintakan negara dalam kalangan ibu bapa amnya dan kanak-kanak khasnya bermula dari peringkat tabika lagi. Program itu melibatkan 650 orang terdiri daripada kanak-kanak, ibu bapa dan penjaga serta pemimpin tempatan. Ia turut disaksikan secara maya melalui Facebook rasmi Kemas oleh 200,000 kanak-kanak bersama pendidik di 11,294 buah tabika dan taska kemas di seluruh negara. Baik saudara, bahagian Betong bakal menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sarawak tahun ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi berkata, sambutan yang akan diadakan di Stadium Datuk Amar Stephen Kaloningkan itu dijangka dihadiri 1,000 pengunjung. Bercakap dalam sidang media di Wisma Bapa Malaysia di Kuching, jelasnya lagi pelbagai acara telah disusun atur bagi memeriahkan sambutan itu. Beliau yang juga pengerusi penganjur sambutan itu mendedahkan turut berlangsung sambutan Ambang Merdeka bagi memeriahkan suasana sambutan. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dijangka hadir bagi merasmikan sambutan itu selain Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
Kajian mendapati sebanyak 32.8% daripada kes baru COVID-19 Sarawak yang direkodkan mulai Jun disebabkan subvarian BA.5. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Pereira mendedahkan sebanyak 121 dikesan dengan beberapa subketurunan BA.2 bagi tempoh 2 April hingga 13 Julai lalu daripada 165 sampel yang diperolehi. Manakala 43 sampel dikesan subvarian BA.5 dan 1 sampel BA.4. Jelas beliau, walaupun BA.2 VOC terus menjadi subvarian dominan sepanjang tempoh pengawasan ini, peningkatan ketara BA.5 VOC akan terus dipantau. Dr. David Pereira mendedahkan perkara itu dalam laporan terkini berkaitan status COVID-19. Dedahnya kajian yang dilaksanakan di Sarawak adalah selaras dengan kes jangkitan global Omicron yang menyaksikan peningkatan ketara sehingga membawa kepada lonjakan kes positif. Oleh itu, beliau menasihati semua masyarakat yang mempunyai komorbiditi berumur 50 tahun ke atas dan mereka yang sebelum ini hanya menerima 1 dos vaksin untuk mendapatkan dos penggalak. Sebahagian besar kawasan di Sarawak mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap sederhana setakat pukul 4 petang tadi. Kemaskini bacaan IPU di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar mencatatkan terdapat 3 lokasi merekodkan bacaan melebihi 70. Lokasi terlibat adalah stesen bergerak MCAQM di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian dengan bacaan 78, Samarahan 75 dan Kuching 73. Manakala 4 lokasi lain mencatat bacaan antara 53 dan 60. Lokasi yang masih merekodkan bacaan IPU pada tahap baik ialah Mukah, Kapit, Sibu dan Serike iaitu antara 26 dan 36. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 adalah sederhana, manakala 101 hingga 200 diklasifikasikan sebagai tidak sihat, 201 hingga 300 pula sangat tidak sihat dan bacaan lebih 300 pula dikategorikan berbahaya. Baik, penduduk di tebingan sungai Kampung nombor 6 dekat Jalan Patingan Kuching digemparkan dengan penemuan satu mayat lelaki yang terapung. Menurut salah seorang saksi, Fatimah Rahmat, keberadaan mayat terbabit hanya disedari olehnya ketika beliau dan bapanya pulang daripada berniaga sekitar pukul 11 pagi. Kami tiba balik daripada Kubah bawa berjual. Lepas ya abang kami madah adanya nemu mayat lah terapung di belakang rumah. So kami dari kereta terus nangga mayat ya. Memangnya masih berpakaian lengkap, berbaju batik. Mayat terapung yang terletak tidak kurang 50 meter dari rumahnya itu turut disedari oleh salah seorang nelayan sungai yang menyusuri sungai terbabit. Kami limpas kira kuti-kuti sampah ternampak. Itu je lah. Lepas ya telefon dengan lembaga sungai, sila ya call polis lah. Susulan itu pihaknya telah menghubungi pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisah ketika dihubungi pemberita RTM mengesahkan penemuan mayat itu di Kuching. Buat masa ini, identiti mangsa yang berpakaian lengkap berbaju batik dan berseluar kelabu itu belum lagi dikenal pasti. Satu objek dipercayai serpihan roket Long March 5B milik negara China ditemukan lagi di Sarawak pada Isnin lepas. Serpihan logam berwarna perak ditemui di sebuah kebun kelapa sawit milik salah seorang penduduk kampung Semawak Ulu di Pantuk, Sri Aman. Laporan polis telah dibuat oleh pemilik kebun Kiai Naga hari berikutnya. Susulan itu, pihak polis bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Sri Aman serta anggota dari Jabatan Kimia Malaysia dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB telah ke lokasi berkenaan semalam untuk membuat siasatan. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu berdasarkan siasatan awal tiada sebarang radiasi atau unsur
radioaktif dikesan pada objek itu yang berukuran 2.3 meter panjang dengan lebar 1 meter. Serpihan tersebut kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Kimia untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sebelum ini mengesahkan kemasukan semula serpihan roket Long March 5B milik negara China pada 31 Julai lalu. Selain dipantu, serpihan roket berkenaan turut ditemui di beberapa kawasan di utara Sarawak iaitu di Kampung Nyalau Bintulu dan Sepupuk Lama Niah di Miri. Baik, sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Umar untuk perkembangan di Sarawak.